A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jumpa lagi kita untuk kelas PKP. Okey, pada hari ini kita akan masuk kepada ulang kaji subjek muamalat tahun 4. Hari ini 3 Mei 2021, hari Isnin. Bersama saya Ustazah Nur Rashidah binti Husin. Okey, jadi sebelum ni awak pun dah belajar tentang tajuk ini dan kita akan ulang kajilah kesempatan yang ada di rumah ni sementara sebelum cuti raya ni. Okey, kita ulang kaji sedikit. Ulang kaji semula untuk kita ingat semula apa yang telah dipelajari. Okey, iaitu pelajaran pertama tajuk Al-Bai'u, iaitu jual beli. Okey, jadi dari segi pengertian jual beli ni terbahagi kepada dua, iaitu dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Dan kita tengok dulu kepada pengertian al-bai'u ataupun jual beli dari segi bahasa. Okey, ianya bermaksud pertukaran sesuatu dengan sesuatu sama ada kedua-duanya dalam bentuk harta ataupun bukan harta. Okey, dan pengertian al-bai'u dari segi istilah pula. Okay, pertukaran sesuatu harta dengan harta yang lain bagi tujuan pemilikan kekal. Itu adalah pengertian bagi al-bai'u. Baik, kita pergi pula kepada dalil, iaitu bukti-bukti yang menunjukkan dalil-dalil daripada Al-Quran dan Hadis tentang jual beli. Okay, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman, wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Okey, dari segi hadis Nabi SAW daripada Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Okay, jadi itu dalil tentang jual beli daripada Al-Quran dan juga hadis. Okey, ini adalah yang penting dalam tajuk ini, iaitu rukun jual beli. Jadi tadi kita dah tahu tentang pengertian jual beli, kita lihat pula kepada rukun. Apa yang perlu ada dalam jual beli ni, dalam melaksanakan jual beli. 3 rukun jual beli. Okey, yang pertama, dia menggunakan istilah bahasa Arab al-aqidani, iaitu orang yang berakad ataupun penjual dan pembeli. Yang kedua, al-ma'qudu alaihi, harga dan barang. Yang ketiga, as-sirah, iaitu lafaz ijab dan kabul. Okey, baiklah, kita lihat dulu kepada rukun yang pertama, rukun jual beli yang pertama, iaitu al-aqidani, penjual dan pembeli. Okey, bagaimana apa yang dimaksudkan dengan penjual pembeli dalam rukun jual beli ni, iaitu penjual dan pembeli itu merupakan orang yang sah menjalankan urusan jual beli. Okey, dengan kata lain, orang yang sah menjalankan jual beli ni iaitu bukan kanak-kanak, bukan orang gila ataupun bukan orang yang tidak waras lah. Okey. Okey, kedua, penjual dan pembeli itu mestilah melakukan jual beli itu secara sukarela, bukannya ada paksaan ke, kena ugut ke, kena paksa ke, macam tu. Okey, yang ketiga, bagi syarat pembeli Al-Quran, kalau contohnya nak menjual Al-Quran, syarat pembeli, orang yang boleh membeli Al-Quran tu hendaklah dia orang yang beragama Islam. Jadi maksudnya orang kafir tak bolehlah beli Al-Quran. Bagi menjaga kesucian kitab Al-Quran itu sendiri. Yang keempat, syarat pembeli senjata, bukan kepada kafir harbi. Contohnya orang Islam tu jual senjata. Nak menjual senjata tu bukanlah kepada kafir harbi, iaitu kafir yang diperang. Kafir harbi ni kafir yang kira kita boleh perang dia sekalipun ada perjanjian damai, dan bukan kepada kafir zimmi yang berada di luar negara. Jadi itu adalah syarat ataupun penjelasan mengenai rukun jual beli yang pertama bagi penjual dan pembeli. Okey, kita tengok pula, kita terus kepada rukun jual beli yang kedua, al-ma'qudu alaihi, iaitu harga dan barang jualan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan harga dan barang jualan kat sini, iaitu dari segi harga dan barang jualannya mestilah suci ainnya. Maksud kat sini tak ada kecacatan, iaitu suci ain tu, benda tu
kita boleh nampaklah dengan jelas. Kita tahu harga dia berapa, barang ni bentuk macam mana kan. Okey, yang kedua, harga dan barang tu bermanfaat dari segi syarak. Maksudnya sesuatu yang dijual tu adalah benda yang bermanfaat lah, bukan beri mudarat kepada manusia. Yang ketiga, okey, harga barang jualan tu boleh diserah dan diterima, barang dan harga. Maksudnya ada suatu harga yang munasabah dan juga barang tu sendiri adalah barang yang boleh diterima lah. Maksudnya kita nampaklah barang tu. Okey, yang keempat, barang jualan milik penjual dengan milik yang sempurna. Okey, yang ni maksudnya dia nak menjual barang tu mestilah barang tu milik dia lah, ataupun memang hak dia lah, bukan daripada hasil curi ke hasil daripada rampasan harta orang lain. Maksudnya memang milik dia, memang barang dia lah. Jadi dia nak jualkan, jadi dia meletakkanlah harga berapa-berapa. Okey, dan juga ada orang nak membeli. Okey, seterusnya diketahui barang dan juga harganya. Okey, nak membeli barang tu mestilah kita tahu harga dan juga kita tahulah barang tu macam mana rupanya, berat dia berapa, contohnya nak warna apa kan, saiz ni berapa. Itulah diketahui barang dan juga harganya. Baik, kita pergi pula kepada rukun jual beli yang ketiga, iaitu sewa, iaitu ijab dan kabul. Lafaz ijab dan kabul. Okey, yang ini adalah lafaz yang kita lafazkan di akhirlah jual beli tu. Contohnya saya beli, saya jual kan, dengan harga sekian. Itu adalah lafaz ijab dan kabul lah. Okay, maksudnya akad kat situ, akad menerima barang, menjual dan juga membeli. Okey, pertama, lafaz ijab dan kabul tu tidak diselangi dengan perkataan lain yang tiada kaitan. Okey, maksudnya masa kita cakap, okey kak, saya beli harga ni dengan saya beli barang ni dengan harga sekian kan. Jadi tak ada diselangi dengan perkataan lain lah. Macam tiba-tiba saya beli harga ni, lepas tu, oi, kau nak pergi mana? Tu tak boleh lah, dia tak boleh selangi dengan perkataan lain lah. Maksudnya dia memang lafaz yang sempurna lah. Okey, yang kedua, lafaz ijab dan kabul tu tidak boleh diselangi dengan diam yang panjang. Okay, contohnya bila dah beli, dia senyap je. Ni selain daripada bisu lah, dia bukannya bisu ni. Kat sini dia senyap je. Okay, jadi maksud diam yang panjang dekat sini memberi maksud kepada dia pun tak pasti dia nak beli ke tak kan. Jadi sebab itu dia diam. Okay, jadi kat situ tidak boleh lah. Tidak boleh diselangi dengan diam lah. Okay, dan yang ketiga, tidak berubah sebutan pertama dengan sebutan kedua jika disebut 2 kali. Okay, contohnya benda yang dia nak beli tu, yang pertama disebut macam tu, kedua pun disebut macam tu lah, dengan perkataan yang sama lah. Contohnya dia cakap, saya beli baju ni dengan harga RM29.90. Okay, tak boleh pula kedua, saya beli baju ni dengan harga lain-lain lah kan. Jadi itu dah berubah lah. Jadi dia tak ada perubahan dari segi lafaz dia. Kalau contohnya dia cakap 2 kali, lafaz pertama dengan lafaz kedua tu adalah lafaz sebutan yang sama lah. Okey, baik. Jadi itu selesai untuk 3 rukun jual beli. Dan kita lihat kepada hukum jual beli. Apa sebenarnya hukum jual beli ni? Boleh ke tidak kita berjual beli? Kan? Okey, jadi hukum jual beli secara keseluruhannya ada 2, iaitu hukum harus dan juga hukum haram. Okey, dalam situasi bagaimana jual beli itu dihukumkan harus, iaitu jual beli yang mengikut syarak. Okey, maksudnya jual beli yang ikut syarak lah, dari segi barangnya, dari segi sifat barang yang kita nak beli tu kan ikut syarak, dan juga barang tu bukan barang yang memberi mudarat ke ataupun barang yang tak bermanfaat. Jadi itu haruslah kita melakukan jual beli mengikut syarak. Okay, dan yang kedua, hukum jual beli haram pula bagi situasi jual beli yang tidak mematuhi peraturan, yang telah ditentukan oleh hukum syarak. Yang telah ditentukan oleh hukum syarak. Haram ni maksudnya jual beli yang tak mematuhi peraturan dari segi benda yang mendatangkan mudarat ke atau benda yang tak mendatangkan faedah kan. Jadi jual beli haram lah, jual beli yang contohnya dilakukan secara paksaan dan juga sebagainya. Okay, jadi jelas kat situ hukum jual beli
adalah harus. Yang kita lakukan sehari-seharian tu adalah hukum jual belinya adalah harus. Okay, kalau jual beli yang tak betul tu dia jatuh hukumnya kepada jual beli yang haram lah. Jadi jadi ini yang perlu kita ingatlah dari segi apa yang perlu ada dalam jual beli. Okey, jadi kita ulang kaji ini. Okey, penerangan yang jelas awak boleh baca semula dalam buku kitab Muamalat Awak. Okey, jadi cukup untuk kelas kita hari ini. Okey, insya-Allah kita berjumpa di kelas akan datang. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.